Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي جناني وأسرع به فهمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat mengimarahkan rumah Allah dengan salat maghrib berjamaah dan kita dapat menyambung kembali pengajian ilmu tafsir surah Yasin. Walaupun kita masih lagi dalam suasana kehangatan menyambut kemerdekaan. Hari ini adalah kebetulan hari kemerdekaan negara kita, 31 Ogos 2022, kebetulan. Dan kebetulan juga hari ini ayat yang saya nak baca ini ada berkaitan dengan kejayaan orang-orang yang mendapat pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat pelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat syurga Allah. Kebetulan kebetulan ayat malam ni ayat nak berbicara tentang kejayaan orang yang merdeka. Gitulah lebih kurang. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nota yang saya bagi itu tak berapa sempurna lah, bolehlah baca. Orang kata apa, sepintas lalu begitu. Tapi dengarlah saya nak baca dari kitab ni kerana ada lagi penjelasan yang lebih terperinci, yang agak menarik daripada tafsir ayat surah Yasin ini. Kita sambung ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم. Ayat 55 artinya, sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, leka, menikmati kesenangan. Ayat 56, mereka dan para isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, berteleku di atas pelamin. Ayat 57, di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Ayat 58,
kepada mereka dikatakan salam, sesuai dengan ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu dia punya terjemahan daripada ayat yang kita baca. Kalau lihat dalam kitab yang ada pada saya ni, dia berlainan sikit dia punya tafsiran dia punya makna dia. Dia kata ayat 55, bahwasanya ahli syurga pada hari sudah masuk mereka itu padanya di dalam pekerjaan bersedap-sedap dan menjimak mereka itu anak dara, tiada payah dan susah mereka itu. Berkata ulama, adalah ahli syurga itu lupa mereka itu daripada ahlinya, yakni keluarganya yang masuk mereka yang masuk neraka kerana bersedap-sedap makan dan bersedap-sedap minum dan jima anak dara, dan tiada duka cita mereka itu dan sakit badan. Tu terjemahan daripada kitab lama, kitab tua ni. Jadi dia kata apa? Biar kita faham sepintas lalu daripada ayat ini. Jadi Allah nak cerita kepada kita bahawa inilah balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa di dunia dahulu. Ketika mana mereka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk dalam syurga ni, ialah syurga ini tempat yang sangat indah. Ya, yang dikata al-jannah itu kata ulama, yang kata mana syurga tu pada ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu ta'rif ataupun definisi syurga. Apa syurga? Ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok, mata tak pernah tengok. Kita ada mata, tak pernah tengok. Esok kita masuk dalam syurga, kita akan melihat benda yang tak pernah kita lihat. Di dunia seindah-indah mana pun, secantik-cantik mana pun, kita katalah Switzerland contohnya, kita nak baca rencana-rencana. Dia berkata negara yang indah Switzerland. Cantiknya Switzerland ni. Negara yang indah seperti mana di negara-negara Bosnia, Herzegovina dan seumpamanya. Cantik negara mereka itu. Kita kata indah, kan? Dan bila kita masuk syurga, kita akan lihat lebih daripada itu lagi. Itu dia contohnya. Mana kita tak nak tengok atas dunia ni, tapi kita akan tengok dalam syurga esok. Nak tengok apa dalam syurga, masuk syurga. Itu syarat dia. Itu yang pertama, mala ainur ra'at, mata tak nak tengok. Yang keduanya, wala uzunun sami'at. Kita duduk atas dunia ni, kita mendengar berbagai-bagai kenikmatan, keindahan ni. Telinga kita mendengar muzik, lagu-lagu, puisi-puisi dan seumpamanya. Sonok telinga kita mendengar orkestra, kan? Dengar muzik yang dimain oleh orkestra RTM seumpamanya. Kita dengar kali orang yang pandai main apa? Saxophone. Saxophone tu, kan? Apa nama tu orang putih tu? Dia hanya tiup saxophone saja. Yang dapat memukau ribuan penonton mendengar tiupan saxophone. Memang bila kita dengar, sedap. Dia tiup, dia tak nyanyi, hanya saxophone saja. Kalau kita bisa tengok agama Piramli pun pandai juga meniup saxophone. Itulah panjang, kan? Itu kepandaian yang Allah kurniakan kepada dia. Merdu kita dengar, sedap kita dengar. Tapi bila masuk syurga itu, lebih daripada tu. Kita akan dengar lebih daripada tu yang tak nak kita dengar di dunia. Itu syurga. Boleh faham kan? Sehingga dikatakan geseran daun-daun dalam syurga ni, kalau dia bergeser begitu oleh kerana angin yang bertiup, angin tiup digeser. Geseran ataupun selisih daun-daun itu, dia melahirkan bunyi-bunyi yang sangat indah, yang sangat merdu. Kalau atas dunia ni, kalau daun bergeser atas dunia ni, tak dengar merdu apa pun kan. Itu aja.
Tapi dalam syurga ada. Kan? Indah. Bunyian, melahirkan bunyian-bunyian yang sangat indah. Itu baru geseran daun-daun. Belum lagi yang lain-lain. Itu dia katakan telinga tak nak dengar. Yang ketiga dia kata syurga atau apa dia? Iaitu hati kita ni tak pernah terlintas. Tak pernah terlintas kata apa yang kita tengok syurga tu. Tak pernah terlintas ada alam ni rupanya. Tu dia. Tidak pernah terlintas di hati kita. Itu ada di sana. Itulah yang dia katakan syurga. Jadi tak apa pun tak boleh nak buat gambaran. Tak boleh nak cerita tentang syurga ini. Sebab ianya seperti unik. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kemuncak bagi segala nikmat yang Allah ciptakan, yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berjaya, memerdekakan dia diri daripada nafsu, daripada syaitan, daripada kejahatan, daripada kekejian dan sebagainya. Maka orang ni lah yang Allah Ta'ala bagikan syurga. Jadi depa bila masuk syurga, dia kata apa? Seronoknya dia kata makan macam-macam, buah macam-macam, kan? Lepas tu dah apa dengan seksnya, berjimak dengan para bidadari yang disediakan dalam syurga itu. Dan bidadari itu pula dikatakan wanita-wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana makhluk. Mereka tidak pernah disentuh oleh mana-mana makhluk, walau jin walau manusia. Dan mereka sangat setia kepada suami-suami mereka. Itu yang kata bidadari. Dan mereka sentiasa dara, walaupun beberapa kali menjimai mereka, melakukan hubungan dengan mereka, mereka kekal dara. Itu yang kata bidadari itu. Hebat. Kan? Oleh kerana keseronokan inilah mereka lupa kepada ahli keluarga mereka yang sedang diseksa dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tak tanya lupa habis. Tu dia terlampau seronoknya bila duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 56, bermula mereka itu ahli syurga dan serta sekalian perempuan mereka itu adalah mereka itu di bawah naung pohon kayu. Tiada mengenai mereka itu matahari. Duduk mereka itu di atas kursi, padanya hamparan dan bantal yang bersangat mulia. Bersandar-sandar mereka itu atasnya. Ni nak cerita apa? Duduk dalam syurga ni dia duduk tempat yang apa? Allah sebut apa? Duduk tempat yang teduh. Syurga ni tak panas. Syurga ni tempat yang tak panas, tak sejuk. Sedap, selesa. Tu dia. Dia cerah tapi dia tak panas. Kerana tidak ada matahari. Syurga tidak ada matahari, tidak ada bulan. Macam mana kita duduk atas dunia ni. Cahaya tu cahaya mana? Allah Ta'ala yang ciptakan. Kecerahan yang ada dalam syurga itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi duduk tu, dahlah duduk dalam cerah tu tak panas. Lepas tu duduk pula buah pokok-pokok pula. Yang dinaungi oleh pokok-pokok. Berteduh dia pokok. Dahlah tak panas, berteduh lagi. Duduk pula di atas tempat singgahsana, di tempat yang begitu indah. Dengan bantainya, dengan kapetnya, dengan tak tahu. Begitu seronoknya. Mereka duduk berteduh di atas pelamin-pelamin yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok atas dunia, kita tengok macam raja-raja duduk kan. Tengok tempat dia duduk macam mana. Itu dunia. Tak nak lebih lagi. Tempat tu raja mensangut tinggal istana. Ada raja yang tinggal kemewahan dia. Kenapa? Dia nak lebih mewah di sana lagi. Kan? Dia sanggup turun daripada tahta dia untuk menjadi orang biasa kerana dia nak cari yang lebih daripada tu. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang macam tu. Ayat 57. Ayat 57 ni dia punya huraian dia agak menarik. Ni ayat 57 ni. Ayat agak punya huraian dia, penjelasan agak menarik, bercerita tentang syurga ni. Bagi mereka itu ahli syurga, padanya buahan yang nikmat
Beberapa banyak jenisnya buah-buah dalam syurga ni. Kita duduk atas dunia ni pun kadang-kadang kita jumpa, ni buah apa? Tu dalam atas dunia. Kita jumpa ni buah apa? Tengok kita dalam Malaysia ada buah yang belum kita tengok dalam Malaysia. Belum lagi kita pergi negara lain, Thailand umpamanya. Kita pergi ke ke Timur Tengah umpamanya, di negara barat umpamanya. Tak tahu lagi ada apa macam-macam ni buah. Tapi dalam syurga ni buahnya ya Allahu akbar. Itu dia kata raudhah tu, taman. Yang dikatakan ada kata bustan. Syurga ni juga disebut sebagai bustan, yakni kebun buah-buah. Sebab syurga ni syurga ni sifatnya dia ni kebun buah-buahan. Dia banyak dengan buah-buah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang cerita. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang rendah, macam-macam. Buah. Tu dia. Dan bagi mereka itu ahli syurga padanya suatu yang mencita-cita dalam hati mereka itu akan dia. Jadi maknanya orang duduk dalam syurga ni, dia ada lagi keinginan walaupun telah ada nikmat-nikmatnya banyak. Dia ada teringin lagi. Dia teringin. Berdasarkan kepada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tiada juga suatu yang mencita-cita akan dia ahli syurga dahulu daripada berkata lidah mereka itu, melainkan suatu yang dicita-cita ada padanya. Kemudian daripada itu berfirman Tuhan berkata, kata Allah kata apa? Hei hambaku. Ini Allah kata. Riwayat apa? Ibn Abbas. Hei hambaku, kamu tuntut daripada aku akan suatu yang kamu cita-cita itu akan dia, maka minta daripada suatu yang dikehendaknya kepada Allah Ta'ala, maka datang segera suatu yang dicitanya kemudian daripada itu. Jadi Tuhan tahu dah. Tuhan kata, nak apa? Minta. Allah kata, nak apa? Minta. Pasti akan dapat. Firman Tuhan lagi, sungguhnya sudah aku kasih akan suatu yang kamu cita-cita. Aku kasih suatu yang kamu cita-cita itu daripada aku adalah suka redha kamu daripada kurniaku. Maka berkata mereka itu, hei Tuhan kami, siapa juga orang yang tiada suka redha daripada engkau. Sesungguhnya engkau kasih akan kami suatu yang tiada engkau kasih seorang daripada kami, umpama itu. Maka betapa juga tiada redha kami itu daripada kurnia engkau itu. Jadi Tuhan kata, aku bagi kepada kamu ni dengan keredaan. Aku bagi dengan redha. Itu dia, dan syurga tu ini malah tempat yang terbaik. Allah bagi dengan cara redha, bagi dengan suka gitu. Sebab itulah atas dunia ni pun kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sesuatu pemberian Allah Taala kepada kita itu dengan redha-Nya. Jangan Allah Taala bagi dengan benci. Sebab ada juga Allah bagi tapi Allah benci. Qarun umpamanya, kekayaan yang ada pada Qarun itu bukan keredaan Allah. Kekayaan yang ada pada Qarun itu adalah kemurkaan Allah, kebencian Allah. Jadi makna Allah Ta'ala bagi dia kaya, bagi dia lagi jauh dari Tuhan. Fir'aun umpamanya, begitulah. Dan orang-orang yang seumpama Fir'aun, yang bukan nama Fir'aun, tapi perangai macam Fir'aun di dunia ni. Allah bagi kemewahan kepada dia. Mewah. Ada kapal terbang sendiri. Ada padang golf sendiri. Rumah sampai beratus-ratus, beribu bilik. Makan dah nak makan apa, kemewahan Allah bagi kepada dia. Tapi harus diingat, pemberian itu bukan dengan redha Allah. Tu dia, Allah bagi bukan dengan redha. Berbanding dengan pemberian dalam syurga, Allah bagi dengan redha. Sebab Allah kata, aku bagi ini dengan redha aku, dengan suka. Gitu. Itu yang kita idam-idamkan. Firman Allah lagi, aku kasih kamu terlebih mulia dan banyak daripada yang dahulu itu. Aku bagi kepada kamu dalam syurga ni
hanya tak pernah aku bagi atas dunia tu. Betul ya. Nikmat atas dunia ni kita dapat satu aja pun. Satu. 99 duduk di sana. Cuba bayang. Satu yang kita dapat atas dunia ni Nabi kata. Satu nikmat yang daripada pecahan tu sangat banyak pun macam-macam seronok dah. Satu. Bayangkan 99 lagi macam mana. Tu dia. 99 lagi. Yang ada di sana di syurga Allah. Tu dia. Tu Allah kata aku bagi lebih banyak daripada dulu ni. Berkata ahli syurga, Tuhan kami, hei Tuhan kami, apa juga suatu nikmat yang terlebih mulia dan banyak daripada dulu itu. Jadi Tuhan penghuni syurga tanya, apa dia yang ya Allah bagi ni lebih baik, lebih mulia daripada dulu? Apa dia? Ahli syurga tanya, apa dia? Maka firman Tuhan, aku kurnia redaku atas kamu. Tu dia. Aku bagi ni redha aku kepada kamu. Dan tiada ada orang yang murka kepada kamu selamanya. Tu dia. Tak ada siapa pun nak marah dalam depan ni. Dulu ada juga. Lah ni tak ada dah. Sereda sepanjang-panjang masa duduk dalam redha, dalam kasih Allah. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dalam syurga itu sungai. Nak cerita ni hebat syurga ni. Dalam syurga tu ada sungai daripada misk. Misk ni apa dia? Wangi. Misk, sungai wangi. Misk yang bersangat-sangat harum baunya. Tu dia. Sungai minyak wangi. Syurga tu pun dah wangi dah, ada sungai minyak wangi lagi, tak tahu lah. Maka apabila hari Jumaat, maka bila mai hari Jumaat, ada juga hari Jumaat dalam syurga pun, mendatangkan malaikat beberapa kursi daripada nur dan duduk di atas kursi itu sekalian nabi-nabi. Malaikat bawa mai kursi, duduk di atas kursi itu apa dia? Nabi-nabi. Duduk ulama-ulama, orang yang mati perang sabilillah, mati syahid, dan orang mukmin. Orang macam kita lah, orang biasa macam kita ni. Ada 4 jenis manusia duduk atas kursi yang disediakan dalam syurga. Semuanya mereka itu zikrullah ta'ala, menyebut Allah, dan sujud mereka itu memuji Tuhan. Tu dia. Kemudian firman Allah Ta'ala, kamu pinta akan daku wahai hambaku. Maka berkata mereka itu, kami pinta akan Tuhan kami redha kamu atas kami. Tuhan kata minta lah. Kata di syurga, kami minta redha-Mu ya Allah. Kami minta redha-Mu. Maka firman Allah, sesungguhnya telah redhaku atas kamu, dan aku redha kamu itu duduk kamu dalam syurga selama-lamanya. Kalau Nabi Adam setelah dicipta masuk dalam syurga, duduk tak lama. Dan duduk pula kena ada larangan pula. Orang tanya, macam mana dalam syurga ada larangan? Sedangkan sepatutnya tidak ada larangan. Bila larangan dia ada hukum. Macam mana duduk dalam syurga ada hukum? Orang duduk dalam syurga tak ada hukum lah. Dia Tuhan angkat hukum. Tak ada hukum 5, hukum 6, hukum 7, tak ada. Tak ada peraturan dalam syurga ni. Tu dia. Kalau ada peraturan, ada hukum, itu bukan syurga. Kan? Jadi macam mana? Jadi syurga ni dia katakan apa? Duduk selama-lamanya, tak keluar-keluar dah. Tu dia. Dengan redha Allah. Kemudian firman Allah bagi malaikat Ridwan. Ni malaikat yang jaga syurga. Hai Ridwan, kata Allah, kamu kasih makan sekalian orang yang kasihku, yang orang yang kekasihku. Maka mendatangkan malaikat dengan beberapa banyak warna makanan dan rupa minuman. Maka memakan mereka itu akan dia, dan meminum mereka itu daripadanya, dan syukur mereka itu daripada kurnia nikmat Tuhan itu. Maka apabila sudah selesai mereka itu daripada makan dan minum itu, Tuhan pun kata, hei hambaku, kamu pinta akan daku,
cahaya aku kasih kamu. Maka berkata mereka itu, kami pohon melihat mukamu, muka kamu. Kemudian terbuka hijab. Allah kata kat malaikat Ridwan, "Hei malaikat Ridwan, bawa mai segala hidangan-hidangan yang lazat-lazat. Bawa mai makanan. Berbagai jenis makanan. Kita atas dunia ni no. Atas dunia ni pun Allahu Akbar kan. Nasi saja pun macam-macam jenis no. Kan? Nasi apa? Nasi mandi. Nasi apa lagi? Nasi qabu. Nasi ikan masin. Tu setabak nasi. Atas dunia ni. Kan? Tu belum lagi cerita apa ni? Lauk lagi, lauk pauk lagi. Allah kata kat malaikat tu, bawa mai segala jenis makanan, segala jenis minuman. Maka penghuni syurga pun makanlah dengan, ya Allah, makan sepuih-puihnya. Dah tengah duk makan, makan syurga ni bukan kenyang. Makanan syurga ni bukan macam di dunia. Makan dia tak kenyang-kenyang. Makanan syurga ni bukan makan pasal lapar. Tu kena faham. Makanan syurga ni pasal syok. Makan syok-syok. Dalam syurga ni bukan makan macam makan di dunia. Kita makan di dunia ni pasal lapar. Tidak? Pasal kita lapar. Syurga tak ada lapar. Tak ada dahaga. Tu makan buat apa? Minum buat apa? Syok. Syok-syok. Dan makan dan minum itu tak berak, tak kencing. Tu dia. Makanlah banyak mana pun, minumlah banyak mana pun, tak kencing-kencing, tak buang najis. Sebab syurga ni bukan tempat najis. Tu dia. Pi mana makanan tu, semuanya jadi peluh belaka. Peluh daripada keluar daripada hasil makanan itu, menambah lagi, mewangikan lagi syurga yang telah wangi itu. Jadi Tuhan kata apa? Minta lagi apa yang nak. Tuhan penyaru tu, Tuhan duk pelawar, minta lagi. Minta lagi. Lalu penghuni syurga kata apa? Kami nak minta tengok wajahmu. Nak tengok mukamu. Ini dalil kata Tuhan ni ada. Kita boleh tengok Tuhan. Allahu mawjud. Allah itu ada. Wujuduhu mukhalafatuhu lil hawadis. Kewujudan Allah Ta'ala itu menyalahi bagi segala yang wujud. Itu menjadi mutahhid. Tak ada. Ada Allah Ta'ala ni tak macam adanya makhluk ini. Jadi nak tengok Allah tu, ni dalil dia. Boleh kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia minta nak tengok wajah Allah. Kan? Kemudian terbuka hijab daripada ahli syurga. Buka hijab. Hijab ni apa dia? Tirai dah kita kata. Berapa ribu hijab. Buka tuan. Hijab tu buka selapi. Sehingga dah dapat melihat wajah Allah. Kemudian maka melihat mereka itu muka Tuhan. Dia tengok muka Tuhan, zat Tuhan, dengan kadar amal dan ibadat mereka itu dalam dunia. Jadi masing-masing tu tengok tu mengikut amalan masing-masing lah. Itu atas apa, kurniaan Allah Ta'ala. Kalau hebat amalannya, lagi hebatlah penglihatannya. Gitu. Seperti melihat mereka itu bulan 14. Itu umpama cantiknya Allah Ta'ala itu, sempurnanya Allah itu seperti mana? Bulan 14. Artinya dia apa? 14 hari itu bulan itu penuh. Itu disebut bersabit dengan banyak hadis yang menceritakan Allah Ta'ala ni indahnya, cantiknya itu sempurna seperti bulan. Dalam dunia ni, maka bersyukur mereka itu. Dah Tuhan dia minta nak tengok wajah Tuhan, Allah pun perlihatkan wajahnya, mereka pun terima kasih kepada Allah, tak sangat-sangat. Lepas tu mereka sujud, terlampau tak tahu nak sebut dengan mulut, sujud kepada Allah. Kemudian firman Tuhan kata kat mereka, hei hambaku, kamu angkat kepala kamu daripada sujud itu, kerana hari ini bukan hari sujud. Tetapi itu hari bukan hari sujud, tetapi itu hari melihat kamu Jamal Zil Jalal radhiyallahu. Maknanya hari melihat kamu
Jamal, kecantikan, yang buatnya kecantikan. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu an. Mereka redha kepada Allah, Allah pun redha kepada mereka. Allahumma rizqna, wahai Tuhan kami, rezekikanlah kami. Ini doa penulis kitab ni. Rezekikanlah kita ni dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Sadaqallahul azim. Muka mereka itu pada ketika itu bercahaya-cahaya, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nazir ni mana melihat. Ila rabbiha naziratun. Kepada Tuhan mereka itu nazirah, mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana mereka seronok gembira, mereka sujud pada Allah. Allah kata hari ni bukan hari nak sujud kepada aku dah. Habis dah cerita sujud ni, habis. Cerita sujud ni atas dunia dulu saja. Kan? Wasjud waqtarib. Naklah kamu sujud, naklah kamu berhadap kepada aku. Itu cerita atas dunia. Dan syurga itu tak ada dah sujud-sujud ni. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haram, tak ada makruh, tak ada. Tu dia. Tempat nikmat, seronok seseronok-seronoknya. Itu yang dikatakan syurga. Tu dia. Maka pada hari itu melihat mereka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu. Kemudian salamun, ayat 58, salamun qawlan min rabbir rahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Pada ketika bersedap-sedap ahli syurga dalam nikmat, tengah seronok gembira dalam syurga ni, tiba-tiba melihat mereka terbit nur, terbitnya cahaya, maka mengangkat mereka itu kepala, mua pakat terdongok. Maka tiba-tiba nur Rabbil Izzah, nur Tuhan yang gagah perkasa, menerang di atas kepala mereka itu. Tengah daripada seronok, gembira, makan, minumlah, sembang, berbicara, berbual, kuno ni, tiba-tiba timbul nur, keluar nur. Kan? Rupanya Allah, nur Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Tuhan kata apa? Tang ni yang dikatakan Tuhan bagi salam kepada penghuni syurga. Kan? Hak ni Tuhan bagi salam kepada penghuni syurga. Apa kata Allah? Assalamualaikum ya ahli al-jannah. Assalamualaikum ya ahli al-jannah. Bermula sejahtera itu ke atas kamu wahai penghuni syurga. Itu yang kita sebut salamun qawlan min rabbir rahim. Kita ada baca Yasin, selalunya bila sampai tadi sunat ulang 3 kali. Tapi kita jangan buatlah. Tapi tadi kita ulang 3 kali. Kenapa? Kena meraihkan bagi salam Allah. Allah bagi salam kepada penghuni syurga. Nampak tu? Sebab tu perkataan salam ni mulia. Dan salam ni nama Allah. Assalam tu nama Tuhan. Tuhan nama dia Assalam. Assalamu. Sebab tu Nabi sangat anjurkan kita ini supaya kita ni sentiasa kita ni menyebarkan salam. Afshus salam. Naklah kamu selalu sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Rajinlah bagi orang makan. Wa sallu bil lail. Rajinlah sembahyang malam. Wan nasu niyam. Pada waktu buat maksiat tidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Kamu akan mendapat masuk syurga Allah dengan salam, dengan sejahtera. Jadi ucapan salam ni kita kena biasa di mulut kita. Kenal ke tak kenal, Nabi kata kamu kenal ke tak kenal orang tu bagi salam. Ada orang pelik juga kita bagi salam, dia kata Nabi salam, kenal saya ke? Dia buat lagu tu. Mana dia bagi salam dia tak kenal, tak kenal. Dia kenal saya ke? Dah. Sajalah orang Islam. Kita pun tahu nak jawab apa pula. Dan kita nak amalkan hadis tu. Nabi kita bagi salamlah kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Asalkan dia Islam, kita bagi salam. Dia tanya kenal saya ke? Oh, nak kenal pula. Kita kadang-kadang ni aja penyakit. Kita bagi salam hanya orang kita kenal saja. Orang kita tak kenal tak bagi salam.
Sedangkan Nabi kata bagilah salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal, asalkan dia Islam. Jangan bagi salam kepada orang yang bukan Islam. Haram, tak boleh. Orang Islam tidak layak menerima assalam sebab mereka itu belum Islam. Tak boleh. Kalau gitu, kalau dia bagi salam kepada kita, macam mana kita nak jawab? Ada orang kata kita doa celaka tak apa, tu pun tak betul juga. Kan? Kita si Acung lah, Acung tak Islam bagi salam. Assalamualaikum. Dia bagi contohnya. Kita nak kata apa? Nak cakap Waalaikumsalam, mampu. Sedangkan dia bukan Islam. Kalau gitu yang betulnya kita doa kat dia. Tak jawab salam, doa apa dia? Alaikal hidayah, macam tu. Assalamualaikum, alaikal hidayah. Itu doa macam tu. Jangan alaikas salam. Ada orang ajak bagi, bila orang bukan Islam bagi salam kepada kita, kita jawab waalaikumsalam. Itu tak betul. Waalaikumsalam ni ialah hadis yang berkaitan dengan seorang yang Yahudi mai jumpa Nabi, dia kata assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Apa makna assam? Assam ni maknanya mati hang. Gitulah. Dia doakan Nabi suruh Nabi mati. Yahudi itu. Tapi Nabi tak kata waalaikumsalam, Nabi kata alaik. Itu saja. Alaik saja. Kalau hang doa aku mati, hang pun mati kan. Itu baru betul. Tapi janganlah doa kecelakaan. Nabi minta doa kecelakaan kat atas dia. Sebab Nabi ni diutuskan membawa rahmat. Orang tu doa supaya Nabi, kita kata macam bahasa kasar, mampu yang macam tu lah. Mampu yang kita balas, hang mampu baru 2 kali 5. Sebab tu orang kalau maki kita, jangan kita balas dengan maki. Nampak tak? Orang maki kita, jangan kita balas dengan maki. Kita kata apa? Terima kasih. Dia terkejut no. Terima kasih. Gitu. Apa aku maki dia kata terima kasih. Patut dia balas balik. Sebab apa? Sebab dia bagi pahala kat kita. Tu kita terima kasih tu. Baru kita kata dia maki, kita maki dia. Bodoh kita kata dia. Hang 2 kali 5. Boh sama dengan dia. Kita nak bagi beza kita dengan dia. Sebab itulah kalau orang tak ketahuan, kita jangan duduk lawan dengan dia. Pipik dia. Tidak kita macam dia, tidak dia teruk pada dia lagi. Kita tengok dia buat kereta ni, kan. Kadang-kadang macam-macam. Kita menggeram, keluar tunjuk dia. Tunjuk isyarat lucah. Tu dia, kan. Jangan. Biar pergi dia. Jadi inilah Tuhan ni, dia duduk dalam syurga ni, apa dia? Dalam syurga ni Tuhan bagi salam hari-hari kepada penghuni syurga. Allah, sejahtera ke atas kamu wahai penghuni syurga. Itu dia ucapan salamun qawlan min rabbir rahim. Itu dia. Maka melihat kamu muka Tuhan dengan tiada kaifiat dan umpamanya. Jadi dapatlah kita melihat wajah Allah bukan dengan tak ada kaifiat ni, cara mana kita tak ada kaifiat melihat Allah ni. Duduk dalam syurga itu tahulah macam mana. Tak ada cara nak tengok Tuhan ni macam mana, nak teropong ke lagu mana ke, tak ada kaifiat. Dan umpamanya, dan tiada berpaling mereka itu kepada nikmat yang lainnya apabila Allah Ta'ala memperlihatkan zatnya. Orang lain, orang yang tengok Allah ni tak tengok dah hal lain dah, lupa habis lupa nikmat-nikmat lain ni, lupa bila tengok wajah Allah begitu. Sentiasa melihat kepada Tuhan, lupa mereka itu kepada nikmat dalam syurga. Pasal apa? Kerana bersangat-sangat nikmat melihat jamalul dzil jalal, kecantikan Tuhan yang memiliki kebesaran, hingga datang hijab antara mereka itu, sehingga datanglah tutupan. Maka tanggal nur itu dan barakah nur Tuhan pada rumah ahli syurga. Bila katup hijab tu barulah dia lupa. Lagi tak tutup hijab tu, tak ambil dadari ke apa semua tak ingat habis. Sedap tengok Tuhan lagi. Tu cerita gitulah. Nikmat melihat. Kan kita ni kadang kita tengok macam terpukau katakan. Tengok macam
Gitu. Tenganga, dah terpukau tenganga, terbeliak je mata. Ni tengok Tuhan ni, Allah tak nak kata je lah. Sedap seronok melihat Allah ni. Gitu. Macam kita suka tengok apa? Kita tengok sungguh. Gitulah. Berlupa hadis-hadis. Ni melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka firman-Nya dan berkata Muqatil, sanya masuk malaikat atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintunya, kata Muqatil, dari seorang perawi hadis. Malaikat masuk bertiap-tiap pintu, berkata mereka itu malaikat, salamun alaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum hai ahli syurga, Tuhan kamu Ar-Rahim. Malaikat pun macam tu juga. Malaikat mengucap juga salam kepada penghuni syurga. Salamun alaikum ya ahlal jannah. Macam Allah juga malaikat pun. Tuhan yang Ar-Rahim, Maha Penyayang. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah sekurang-kurang ahli syurga itu 70 orang khadam. Ini nak cerita ke dahsyatnya syurga. Adalah sekurang-kurang ahli syurga itu 70 orang khadam. Ini nikmat nak cerita kita. Tiap seorang yang duduk dalam syurga tu ada 70 orang yang khadam, khidmat dia. 70 orang ni banyak ke sikit? Kita ada 2-3 orang, okey dah bang. Seorang Perdana Menteri, berapa khadam ada kat dia? Perdana Menteri, berapa khadam? Pembantu dia, ada berapa orang? Siasat peribadi, siasat sulit, siasat akhbar, siasat politik, apa lagi? Apa lagi? Sebutlah. Ada habis dah 10 jari. Ni satu orang 70 khadam. Allahu Akbar. Itu dia kehebatan orang duduk dalam syurga. Sedangkan tak perlulah khadam-khadam ni dalam syurga. Kita minta niat begitu mai lah. Ni ada ya Allah bagi 70 orang yang nak khadam, nak khidmat. Khadam nak khidmat. Macam gamak apa? Gamak tu. Ya khadam. Kan? Tu dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi lah. Kita akan sambung lagi apa? Dan sekurang-kurang ahli syurga itu 70 orang khadam duduk di muka pintu maligai mereka itu. Maka apabila datang malaikat kepada mereka itu kerana membawa hadiah daripada Tuhan, maka berkata khadam, pergi kamu dahulu hingga kami khabarkan dahulu kepada mereka itu, bersuka-suka duduk bersama anak bidadari. Maka pergi malaikat itu dan mengkhabarkan mereka itu kepada dia. Kemudian daripada itu datang malaikat dan masuk mereka itu atas orang mukminin dan menyampaikan mereka salam Allah Ta'ala dan mengasihi mereka itu dan salam Allah Ta'ala. Kita akan sambung insya-Allah. Dia masih lagi dalam ayat apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Baca Yasin ingat tu. Ingat ni. Jadi maknanya ini satu pengajaran yang sangat baiklah, amalan yang sangat baik. Kita jumpa orang, kita bagi salam. Kalau orang bagi Islam, kita nak salam macam mana orang bukan Islam? Kadang-kadang kita pergi kedai apik kedai ni lah, bukan Melayu ni kan, yang bukan Islam, dia bukan Melayu, bukan Islam. Kita pergi kedai dia, kita nak kata apa? Nak kata apa? Buat macam biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat petang, selamat petang. Itu je lah. Selamat pagi, pagi dia selamat, bukan orang selamat. Kan orang putih kata good morning. Kan? Atau nak kata ke mana? Hai. 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 Kita sebut hai dia macam dia terpinga-pinga lah. Hai. Kalau selamat pagi lagilah. Orang ni baik ni, bagus ni. Kan? Kita ucap selamat pagi, pagi tu selamat, hang belum selamat lagi. Kalau hang nak selamat masuk Islam. Kalau hang nak selamat masuk Islam. Bang itu. Kita promosi macam tu.
Inilah orang kata apa? Ini cara dakwah kita kepada orang bukan Islam. Kita tunjukkan apa ni akhlak kita kepada mereka. Jangan tipu mereka. No? Kalau mereka tipu kita, jangan balas balik dengan tipu. Mana begini, orang buat jahat kita jangan balas jahat. No? Hang balas aku. Kan? Ada ubi ada batas, tak boleh pakai apa-apa. Orang buat jahat kepada kita kena buat baik. Sebab apa? Kalau orang buat jahat kepada kita balas jahat, 2 kali 5 dengan dia. Kita nak bagi belain pada orang tu. Itu tujuan dakwah kita. Kan? Itu tujuan kita ni, umat Islam ni, sebagai da'i, sebagai pendakwah. Orang dakwah ni bukan ustaz saja. Semua Islam, semua da'i sebenarnya. Semuanya PU, pencetus ummah. Bukan hanya ustaz. Ustaz seorang letih Ustaz mana ustaz? Ustaz ada berapa orang ustaz ni pun. Yang tak ustaz ni ramai. Kan? Sebenarnya bila orang tu berorang Islam, dia jadi ustaz. Walaupun dia tak bercakap, tetapi dia jadi ustaz dalam perbuatan. Kan? Dia pamit tunjukkan akhlak dia kepada orang bukan Islam. Terima kasih, hormat dia. Pagi, terima kasih Tokek. Apa salahnya? Kan? Kita tunjuk. Ni kita pergi buat jahat kat dia. Dia lagi jauh pada Islam. Dia kata apa Melayu? Apa lah orang Islam? Bulan puasa tak puasa. Mayang budak dia pun tahu. Jadi gitulah. Kita daripada salam ni mengajar kita ni supaya kita ni jadi ejen pembawa salam. Pembawa kesejahteraan. Bukan membawa haru biru, bawa celaru, bawa pergaduhan, perkelahian. Itu bukan kita. Di mana kita berada, kita bawa salam. Bukan hanya dengan ucapan, bahkan dengan perbuatan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan capailah salamun qawlan mir rabbir rahim. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a la yustajabu lahu min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bil haqq. Ampun maaf, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.